Selamat malam dan selamat datang ke rancangan Entrepreneur Inside Straight Talk. Malam ini kita amat berbangga sebab kita dapat menjemput dua tokoh dalam dunia perniagaan dari segi representation untuk persatuan. Pertama sekali ialah Dato' Samsudin Badan, Pengarah Eksekutif untuk Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia. Selamat datang, Dato'. Ya, terima kasih kerana menjemput saya ke rancangan ini. Ya, dan juga Encik Halim Hussein, Presiden untuk Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Selamat datang, Halim. Ya, terima kasih juga daripada saya kerana menjemput kami ke majlis ini. Okey, perusahaan kecil dan sederhana atau juga dikenali dengan PKS merupakan tunggak pertumbuhan ekonomi negara. PKS mewakili sekitar 98.5% daripada jumlah perniagaan dengan anggaran 6 juta jumlah pekerja. Seterusnya menyumbang lebih 1/3 daripada keluaran dalam negara kasar. KDNK. Okey, sebagaimana yang kita tahu, perusahaan kecil dan sederhana atau PKS merupakan tunggak pertumbuhan untuk ekonomi negara. PKS ni lebih kurang 98.5% daripada perniagaan adalah dari PKS dan juga PKS sekarang mempunyai lebih kurang 6 juta workers dan juga dia contribute lebih kurang 1/3 of kita punya GDP. Sebelum kita membincangkan isu-isu yang lebih ketara lagi, apa kata kalau saya tanyakan soalan pertama kepada Dato', kita berada di ambang kemelesetan dan bagaimana landscape ekonomi dijangka berubah dalam tempoh beberapa bulan akan datang dari segi global dan juga Malaysia juga. Kalau kita lihat dari segi global, ini bermula dengan pengumuman lockdown Wuhan dan juga Hubei di China, dan ini dengan pesatnya menjadi satu fenomena yang menjadi global dengan cepat. Dan epicenters itu daripada Wuhan di China pergi ke Europe dan di Italy, di Perancis dan di Spain dan that and also Germany dan juga di US sendiri, dan ini sudah tentu memerlukan kerajaan negara-negara berkenaan untuk memastikan bahawa mereka mengambil langkah yang drastik untuk mengawal merebaknya penyakit COVID-19. Dan juga di Malaysia ini berlaku sedemikian. Bermulai daripada 18 April kita juga ada MCO ataupun PKP yang telah dilaksanakan di Malaysia. Jadi di seluruh dunia sekarang ini ekonomi seolah-olah terhenti, ya. Dan terhenti tetapi dia menuju ke ambang kemelesetan, ya, dan banyak pihak mengatakan bahawa ini akan menyamai ataupun melebihi daripada the World Great Depression, ya. Dan juga kalau kita lihat di Malaysia sendiri, banyak perangkaan-perangkaan telah dikeluarkan, terutamanya dari MIA mengatakan bahawa ia akan sebenarnya menunjukkan turunan sehingga 2% dan 3%, ya. Dan yang demikian sebenarnya akan menyebabkan banyak isu-isu mengenai pekerjaan, ya. Dan jika ini berlaku, sudah tentu akan melibatkan pemerintahan kerja dan sebagainya. Betul. Dan sekarang ini kalau kita lihat tentang apa bezanya sebenarnya apa yang berlaku semasa financial crisis dan juga apa yang berlaku pada masa ini. Krisis pada tahun 97-98 dan juga 45-99 itu adalah kerana struktur ekonomi itu sendiri tidak betul, ya. Macam di Malaysia sendiri kita banyak lihat banyak bank-bank kecil pada masa itu. Sebab tu dia kata untuk kita mengukuhkan banking sector dia harus merge kepada beberapa bank sahaja. Yang sekarang ini kita lihat memang tidak ada bank-bank kecil tapi bank-bank yang lebih besar. Betul. Tetapi kalau kita lihat pada masa ini menyebabkan PKP dan COVID-19 ni, ianya adalah kerana masalah kesihatan, jangkitan wabak, ya. Dan jangkitan wabak itu menyebabkan keadaan ekonomi terencat. Majikan-majikan tidak boleh beroperasi, disuruh tutup, ya. Dan ini sebenarnya merupakan satu isu besar kepada para majikan kerana kalau kita lihat pada pertama kalinya bila kerajaan mengatakan kita ada PKP pada 18 April untuk 2 minggu, pihak kerajaan dan juga pihak Kementerian Sumber Manusia mengatakan majikan you mesti bayar gaji penuh. Betul. Dan allowance penuh semasa PKP, ya. Dan ini merupakan satu masalah besar kerana kalau you katakan tadi bahawa memanglah kita di Malaysia ni banyak
PKS sebenarnya. Betul. Tetapi yang lebih kita harus tekankan di sini adalah di antara PKS itu 650,000 adalah industri yang amal kecil, micro enterprises. Betul. Yang ada pekerja 5 dan kurang. Ya, dan mereka ini kalau mereka tak kerja satu hari, mereka tidak ada reserve ataupun funding untuk bayar gaji. Bermakna bagaimana mereka harus sebenarnya membayar gaji bila tidak ada revenue. Jadi itu mula sebab itu pihak kerajaan telah adakan stimulus package sebagainya, tapi masalahnya sama ada mereka-mereka ini akan dapat stimulus package berkenaan kerana mereka sebenarnya kecil. Dan kalau dia diminta untuk register dengan LHDN sebagainya, mereka mungkin tak mahu buat demikian kerana nanti dia kata, hey, saya dealing dengan LHDN, nanti dia akan dan saya kena bayar cukai dan sebagainya. Itu sebenarnya masalah-masalah yang dihadapi oleh industri-industri yang mikro di situ. Ya. Jadi walaupun mungkin kita kata employment mereka itu adalah 5 orang dan kurang, tapi size mereka itu atau jumlah mereka adalah besar, 650,000. Ya. Jadi di sini kita harus lihat bagaimana mereka ini boleh survive. Jadi bezanya di antara kemelisahan ekonomi pada tahun 1998 kerana masalah jangkitan wabak, dan pada masa ini pun kita tak tahu bila ada vaksin yang boleh melawan COVID-19. Betul. Jadi ada setengah orang kata paling cepat pun 2 tahun. Kita boleh tahan 2 tahun tu ada another issue. Ya? Saya percaya semasa PKP yang sekarang ini akan berjalan sehingga 1.5 bulan pun, banyak syarikat-syarikat telah mengeluh. Mereka kata mereka tak ada dana untuk bayar gaji. Macam mana mereka boleh menguruskan pekerja mereka pada masa ini? Ya? Kepada Encik Halim, apakah landscape ekonomi kita akan berubah dalam tempoh terdekat ini? Encik Halim? Ya, KK, thank you. Landscape kita dari segi ekonomi definitely akan berubah. Ini adalah disebabkan kemelesetan ini bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi di seluruh dunia, dan ini adalah disebabkan oleh virus yang mana ianya menghadkan pergerakan daripada satu tempat ke satu tempat. Dan bila pergerakan terhad daripada satu tempat ke satu tempat, daripada satu negara ke satu negara, daripada satu kontinen ke satu kontinen yang lain, dan ini menyebabkan supply barang-barang akan juga terhad. Dan oleh kerana semua negara, kalau kita lihatkan, mengambil satu langkah yang sedikit seragam, iaitu kerajaan membekalkan wang kepada rakyatnya. Betul. Okay? Macam di Singapura sampai 75% subsidi upah kepada pekerja. Di Malaysia maksimum 1,200 setiap pekerja. Dan total semuanya lebih kurang 7.8 bilion duit akan dikeluarkan untuk 3 bulan. Dan jika COVID-19 ini berpanjangan, dan saya jangka ini akan berpanjangan, government akan terpaksa mengeluarkan lagi dana untuk memberi keselesaan kepada rakyatnya. Betul. Masalahnya adalah jika terlalu banyak duit, walaupun di Malaysia cuma 7.8 bilion yang dikeluarkan, tetapi produksi barang akan berkurangan kerana sekatan-sekatan pergerakan yang dialami. Kita saya ambil contoh pergerakan beras contohnya, daripada Vietnam ke Malaysia telah diberhentikan, dan negara-negara lain yang mengeluarkan beras yang menghantar ke Malaysia ada kemungkinan akan mengurangkan bekalan mereka kepada Malaysia. Jadi ini akan menyebabkan satu tekanan inflasi yang hebat kepada negara. Satu lagi perkara adalah kalau kita lihat dari segi income kepada negara, ada dua. Satu adalah daripada taxation. Dua adalah daripada bukan income tapi pendanaan kepada negara. Kedua adalah daripada hutang. Dalam keadaan sekarang berbanding dengan keadaan-keadaan yang terdahulu, kalau semua negara berada dalam keadaan yang sama, kalau negara kita mengeluarkan bond contohnya, di manakah bond itu nak dipasarkan? Betul. Jadi ini landscape ini kita memang tak pernah lagi mengalami sepanjang hidup kita dan sepanjang dunia ini merekodkan sejarahnya.
Jadi kita memerlukan satu kaedah yang lain sebenarnya, yang mana belum lagi dapat difikirkan oleh kerajaan-kerajaan yang berada di dunia ini untuk menghadapinya. Betul. Tapi saya rasa we are blessed. Malaysia is blessed kerana kita mempunyai sumber dan rakyat kita tidaklah terlalu padat seperti negara-negara yang lain, di mana sebenarnya kalau kita menggunakan sumber-sumber yang kita ada, kita boleh self-sustain. In average, kita punya tanah memang setiap orang dalam Malaysia boleh, kalau kita bagikan populasi setiap orang sebidang tanah purata, mungkin seorang boleh dapat 1 ekar. Dan pengeluaran yang ini sebenarnya boleh mencukupi untuk seluruh rakyat. The only thing is, adakah kita mempunyai sistem yang efisien dan efektif untuk menjana makanan dan juga keperluan yang kita perlukan sepanjang PKP dan selepas PKP yang akan datang ini. Itu persoalannya. Ya, betul. Terima kasih Halim. Kali ini apa beza kemelesetan yang bakal berlaku dengan krisis kredit pada tahun 2008 atau kegawatan ekonomi yang pernah berlaku sebelum ini? Apa langkah yang boleh PKS, perusahaan kecil dan sederhana, lakukan untuk mengurangkan lagi impak COVID-19 ini? Datuk? Sebenarnya apa yang berlaku sekarang ini adalah kerajaan mahu membendung merebaknya wabak COVID-19 dan apa kan adalah dengan cuba untuk memutuskan the link ataupun the chain of the disease, dan yang demikian kebanyakan majikan tidak dibenarkan untuk beroperasi. Ya. Dalam keadaan demikian, bila kerajaan kata kita tidak boleh beroperasi, cuma mereka-mereka yang ada dalam apa dipanggil sebagai essential services saja yang boleh beroperasi. Jadi ini menyebabkan banyak majikan, terutamanya PKS, dan juga besar mengatakan bahawa macam mana kita boleh survive sebenarnya dengan keadaan ini. Dan ini sebenarnya telah menimbulkan banyak persoalan kepada majikan sendiri dan kepada pihak kerajaan sendiri. Dan ini menyebabkan keadaan sebagai MEF sendiri, kita telah mengajukan beberapa cadangan ikan, terutamanya majikan-majikan PKS ni. Ya. Jadi sebab itu kita adakan pada pertama kalinya majikan telah diberikan apa yang dipanggil sebagai subsidi upah. Ya. Betul. Tapi pada pertama kali yang diperkenalkan itu adalah terlalu kecil, kita katakan, kerana kalau kita diberikan kira-kira kurang daripada RM10 sebulan, betul, jadi jumlahnya adalah kira-kira 5% sahaja daripada jumlah gaji di sektor swasta yang menelan kira-kira RM27.5 bilion setiap bulan. Ya, jadi sebab itu kita buat cadangan supaya ianya ditingkatkan lagi dan ditingkatkan sebenarnya kepada sesuatu yang lebih tinggi, ya. Dan jumlah itu, tapi jumlah itu adalah kurang daripada 20%. Ya. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah memberikan subsidi upah macam Cik Halim kata sehingga 80%, 70% dan sebagainya. Jadi kita merasa bahawa jumlah itu adalah terlalu kecil. Dan untuk sebenarnya membantu PKS, jumlah berkenaan seharusnya adalah lebih tinggi lagi dan juga seharusnya tidak dihadkan kepada mereka-mereka yang bergaji kurang daripada 4,000, kerana kalau kita katakan mencarum pada suksu, semua orang mesti mencarum pada suksu. Tidak kira sama you 4,000 lebih dan sebagainya. Jadi yang demikian kita kata kita harus adil kepada kesemua mereka-mereka ni dan kita berikan subsidi supaya pada akhirnya kita akan dapat sebenarnya retain employment. Kerana apa yang sering berlaku adalah bila pihak swasta menghadapi masalah, mereka mula retrench. Ya. Sebagai contohlah, semasa economic crisis dahulu telah menghantar balik 800,000 pekerja asing hanya pada masa itu. Ya. Dan sekarang ni apa yang akan berlaku? Kita ada 2.2 juta pekerja asing yang secara sah. Adakah kita akan menghantar balik sebahagian besar daripada mereka? Ataupun akan retain mereka di sini? Ya, sudah tentu undang-undang mengatakan bahawa Akta Kerja setakat diperlukan untuk menghantar balik pekerja-pekerja ini
pekerja asing ini ke negara asal mereka, kerana itu adalah apa yang dinyatakan dalam Seksyen 60N Akta Kerja. Ya, jadi bila itu berlaku, adakah pekerja tempatan pun akan terlibat, ya? Dan pada masa ini kita lihat sehingga Mac tahun ini, 15,000 pekerja telah diberhentikan kerja, ya. Tetapi kita lihat pada masa itu COVID-19 ini tidak begitu merebak lagi, walaupun telah ada sebagainya dalam bulan Mac itu, tetapi itu lebih kepada keadaan ekonomi pada masa itu dan juga keadaan semasa politik pada masa itu, di mana banyak keresahan berlaku. Tapi sekarang ni alhamdulillah agak nampak stabil sedikit, dan ini memberikan sedikit sebanyak kepercayaan kepada pihak industri untuk melibatkan diri dalam perniagaan. Tetapi masalah macam Cik Ali kata tadi, berapa lama kita boleh tunggu? Berapa lama kita boleh survive? Kebanyakan di sektor swasta sebenarnya, kalau tak ada kerja tapi ada kos kurang-kurangnya 30% untuk bayar gaji itu, betul. Kebanyakan mereka tak mampu. Mereka boleh mampu perhaps dalam masa 1 bulan, 1 bulan setengah. Jadi masalah besar akan timbul kalau pada akhir April nanti akan disambung semula PKP. Memang ada kebarangkalian yang besar untuk PKP itu disambung, kerana kita tidak dapat lagi vaksin untuk COVID-19 itu. Jadi ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan bersama, dan sebenarnya saya berpendapat bahawa sektor swasta ni, sama ada yang besar ataupun yang kecil, harus dibenarkan untuk buat cost cutting measures. Apa yang sebenarnya berlaku adalah so long as pekerja itu ada sedikit pendapatan pada masa yang berkenaan dan dapat membeli makanan dan letak makanan di atas meja, itu adalah penting. Ya, jangan ada keadaan di mana kita terpaksa membuang pekerja dan pada akhirnya pekerja itu tidak ada kerja langsung lepas itu. Jadi itu adalah sesuatu yang kita di MEF sendiri cuba untuk mengelakkan. Sebab tu kita always minta pihak kerajaan untuk membantu syarikat-syarikat ini untuk retain employment. Tapi kalau kita lihat dalam ERP sebagai contoh, Employment Retention Program, diumumkan pada mula-mulanya, walaupun program berkenaan untuk masa 6 bulan, ya. Tetapi saya difahamkan pada 6 bulan April, dana itu telah sebenarnya habis dan dicuba diagihkan kepada mereka yang telah memohon pada masa itu. Bermakna pada masa itu kira-kira 330,000 pekerja telah di-identified untuk mendapat ERP berkenaan. Ya, jadi memanglah ERP program itu nampak bagus di atas kertas, tetapi tak ada lagi dana. Dananya cuma 120 juta dan sekarang ni telah habis untuk digunakan, untuk diagihkan, dan kalau kerajaan tidak pump in lagi dana untuk program berkenaan, jadi tak adalah ERP lagi selepas tu. Terima kasih Datuk. Halim, boleh komen sikit? Beza kemelekasihatan yang berlaku ini berbanding dengan tahun 2008 sebenarnya amat besar bezanya. Betul. Yang pertama sekali adalah kerana pada 2008 ianya adalah disebabkan oleh krisis kredit yang berlaku pada masa itu, subprime issues. Ini yang menyebabkan, ini berlaku di negara di Amerika yang mana berjangkit di beberapa negara Eropah, dan sebenarnya ianya lebih kepada krisis kebolehpercayaan kepada market, kepada pasaran. Dan oleh kerana krisis tersebut, buying power daripada rakyat Amerika sedikit berkurangan, dan itu menyebabkan negara-negara yang lain tidak dapat mengeksport ke sana, dan itu menyebabkan kemelekasihatan ekonomi di merata dunia. Berbeza dengan yang sekarang ini. Sekarang ini semua negara meleset kerana semua negara tak boleh produce. Buat masa sekarang, pada saya cuma China saja yang dapat keluar daripada kemelut ini, dan ini pun masih lagi sebenarnya pada saya ianya adalah China sebenarnya masih lagi sebagai time bomb. Betul. Kalau kita tengok selepas PKP diangkat di sana di Wuhan, di Hubei, tempat-tempat pelancungan orang yang berkumpul sampai 20,000, 30,000 beratus berasak-asak. Dan ini mungkin akan mengakibatkan pandemik kali kedua di sana, dan menyebabkan negara pengeluar terbesar dunia itu lumpuh juga pada masa akan datang. Dan ini adalah amat membimbangkan. Dan saya nak sebut tadi, nak sambung dengan apa yang Datuk
Samsudin sebutkan tadi, bila perkara ini berlaku, PKS terutamanya tidak dapat membayar gaji kepada pekerja-pekerja dan mungkin terpaksa melepaskan pekerja-pekerja itu, dan ini menyebabkan bukan saja mereka berada dalam masalah tetapi rakyat secara keseluruhannya, macam KK sebutkan tadi, 6 juta orang yang mungkin menyara 12 juta orang lagi. Betul. Daripada penduduk Malaysia, because they are the breadwinner kepada yang lain. Betul. Maka kita akan berada dalam keadaan yang amat sukar. Cuma saya tertarik berkenaan dengan apa yang kita fikirkan selama ini atau kerajaan fikirkan selama ini, iaitu memberi wang kepada rakyat. Kalau dulu kita sebagai majikan amat susah hati kerana wang tersebut diberikan terus kepada rakyat tanpa melalui majikan. Sekarang ini ada fasiliti yang mana duit itu disalurkan melalui syarikat, bermakna syarikat ataupun majikan boleh bertahan dengan subsidi tersebut bukan kerana mereka mendapat duit untuk berbelanja, tetapi untuk disalurkan kepada rakyat. Mereka tak dapat secara teknikalnya dia tak dapat duit. Betul. Untuk diri sendiri. Tapi itu adalah untuk rakyat, untuk stimulate memberi mereka makan. Cuma yang akan menjadi isunya adalah ini bantuan pertama sekali seperti Datuk Samsudin sebut adalah tidak mencukupi. Nombor dua, kita PKS ini digalakkan untuk mengambil pembiayaan dan pendanaan daripada bank untuk menyara para pekerja kita. Ini pada saya akan menyebabkan dengan keadaan ekonomi yang akan datang 6 bulan ke 2 tahun yang akan datang yang dijangka lembab, maka ramai daripada PKS akan kecundang. Betul. Dan bila mereka kecundang, bermakna sebahagian besar atau sebahagian X numbers pekerja tidak ada kerja, dan ini akan menyebabkan kesinambungan hidup ramai daripada rakyat Malaysia akan terjejas. Now, the second part yang you tanya tadi adalah apa langkah yang boleh PKS lakukan untuk mengurangkan impak ini. Yang pertama-tama sekali adalah kita amat berharap kerajaan faham keadaan kita, yang mana saya rasa pertama-tama sekali adalah kita sepatutnya dibenarkan untuk berbincang dan mempunyai satu plan bersama dengan para pekerja kita supaya everybody will survive until the end of COVID issues. So, maknanya apa yang saya sampaikan di sini adalah, sebagai contoh, kalau kata firma itu mempunyai dana sekarang ini 200,000, di mana dia punya salary dan overhead adalah mungkin 100,000 sebulan. Kalau ikut teori bayar penuh, kita perlu cuma 2 bulan, boleh 2 bulan bertahan. Tapi kalau majikan dan pekerja berbincang dan mengambil kira berapakah sebenarnya keperluan setiap pekerja itu sendiri, ini bukan pakai pukul rata, tapi each and every pekerja yang mereka ada, pasal PKS 5 ke 10 orang ataupun 50 orang pun, saya rasa banyak ruang untuk berbincang, dan mereka sebenarnya adalah bukan pekerja yang keluar dan masuk. Mereka selalunya adalah yang loyal workers. Itu sebab kerana ianya adalah daripada jumlah yang kecil dan mereka telah menjadi keluarga. Jadi kalau dapat berbincang, kalau gaji seorang pekerja mungkin 2,500, tetapi keperluan dia untuk hidup mungkin 1,000 sebab dia single dan sebagainya, dan satu orang lagi mungkin memerlukan 2,000 untuk keluarganya survive, maka itulah pembayaran yang dicadangkan dibuat oleh majikan bagi supaya 200,000 reserve tadi boleh dipanjangkan kepada 6 bulan contohnya. 3 bulan semasa PKP dan 3 bulan post PKP. Lepas PKP. Jadi semua orang akan pekerjaan masih ada, dan apabila syarikat dapat menjana keuangan dan juga kemudian mungkin kita boleh compensate kembali kepada pekerja-pekerja yang loyal bersama dengan kita sebagai satu keluarga tadi untuk mendapat imbuhan yang sepatutnya mereka dapat
seperti sedia kala dan mungkin berlaku penggantian terhadap apa yang dibayar kurang semasa PKP dan juga post PKP untuk memastikan syarikat itu terus boleh beroperasi. Boleh beroperasi. Halim, boleh bagi sikit komen tak mengenai situasi semasa dan juga kesan pakej ransangan ekonomi yang diumumkan kerajaan, termasuklah yang terbaru, pakej stimulus prihatin PKS. Bagaimana kita boleh memanfaatkan pakej ini sepenuhnya dan juga kalau ada komen apa yang boleh kerajaan lakukan untuk lebih membantu usahawan kita. Okey, pertama sekali pakej ini memang amat dialu-alukan. Terutamanya kepada perusahaan kecil yang mana 75 orang dan ke bawah. Dan kalau kita tengok kerajaan sebenarnya membuat pengiraan 7.8 bilion yang dikeluarkan itu adalah sebenarnya berdasarkan daripada statistik dan kira-kira yang berlaku pada 2015. Di mana 694,000 PKS itu datangnya daripada micro PKS. Okey, 5 dalam lebih kurang 5 orang pekerja. Kurang dari 5 orang. Jadi ini pertama sekali ianya memang amat melegakan cash flow kepada majikan. Nombor 2 sebenarnya ianya yang lebih penting sekali adalah memberi keyakinan terhadap syarikat dan juga ekonomi itu sendiri. Pasal keyakinan kepada keadaan ekonomi ini adalah amat penting kepada kita rakyat, kerana keyakinan inilah yang memberikan kita satu harapan bahawa kita boleh menghadapi keadaan ini dan kita akan pada akhirnya akan selamat kepada kedua-dua majikan dan juga pekerja. Apa yang boleh dilakukan penambahbaikan adalah pertama sekali saya berpendapat 3 bulan mungkin tidak mencukupi. Kerana seperti Datuk Samsudin sebut tadi, keadaan kita sebenarnya akan mungkin sehingga bulan, secara teorinya saya sebagai seorang kebanyakan memikirkan PKP ini akan berlangsung sehingga mungkin Jun, Mei, 30 hari bulan Mei. Kerana kita nak mengelakkan perayaan Hari Raya, semua orang Melayu, Cina, India, kampung dan juga melawat sahabat handai dan sebagainya. Jadi itu adalah amat tidak dapat dielakkan tanpa PKP. Macam mana kita cuba menguatkuasakannya, kalau PKP ini diangkat sebelum Hari Raya, memang akan berlaku risiko yang amat tinggi. Dan ini menyebabkan saving ataupun apa yang kerajaan berikan itu melalui subsidi upah dan sebagainya akan sampai Mei. Okey, maknanya sebulan sebelum, kalau kita punya subsidi upah selama 3 bulan, April, Mei dan Jun, maknanya Jun, kalau PKP ini diangkat pun, saya menjagakan kita tidak akan berinteraksi, kita tidak akan berniaga, kita tidak akan mempunyai SOP yang sama seperti sebelum PKP. Penjarakan sosial akan tetap diperlukan mungkin sehingga hujung tahun, kalau tidak pun sehingga 1 tahun yang akan datang. Dan ini akan menyebabkan kita punya kerancakan ekonomi tidak akan jadi seperti biasa. Saya ambil contoh, very simple example. Kalau dulu kita boleh biarkan orang masuk supermarket berpusu-pusu, seperti nak Hari Raya dan sebagainya, berpusu-pusu ke supermarket. Sekarang ini setiap supermarket kita boleh kena buat pengiraan oleh kerana penjarakan sosial 1 meter paling kurangnya. Mungkin dalam satu masa satu supermarket boleh masuk 2,000 orang, sekarang ni mungkin boleh 200 orang saja. Dan it takes a long time untuk nak clearkan barangan yang dalam supermarket tersebut. So the cycle of product, the cycle of business will be slower than ever. And because of that, the movement of money, kita belajar dulu kat universiti, velocity of money M3 akan kurang daripada yang berlaku sebelum ini. Dan ini akan menyebabkan kita berada dalam keadaan yang sedikit tersepit. Betul. Jadi saya punya pendapat adalah lebih awal kerajaan dapat memformulasi bagaimana kita boleh implement
satu SOP ataupun SOP setiap industri supaya mereka boleh beroperasi bermula daripada sekarang adalah amat penting, kerana inilah yang menyebabkan ekonomi boleh bergerak walaupun ianya sedikit perlahan ataupun amat perlahan, tetapi ia masih lagi bergerak. Okay. Sebagai satu contoh, saya daripada Persatuan Accountant masih lagi belum dapat kebenaran untuk beroperasi kerana accountant is not considered as essential service. Tetapi cuba bayangkan, PKS adalah bergantung kepada accountant swasta untuk operasi mereka, untuk bayar gaji, untuk kira harga barang, untuk buat projection, untuk buat account, yang di mana itu diperlukan oleh bank-bank pada masa sekarang dalam menerima. Kalau nak buat pinjaman lah, kena ada account yang proper lah. Yes, betul. Jadi kalau mereka tak boleh beroperasi, it will be double whammy kepada sebahagian PKS kerana mereka tidak ada apa-apa yang boleh mereka hulurkan kepada bank sebagai bukti untuk pembiayaan mereka. Datuk, boleh komen sikit tak tentang kita punya package stimulus prihatin PKS, dan pada pandangan Datuk, apa lagi yang boleh kerajaan lakukan untuk membantu usahawan-usahawan? Kita tahu bahawa untuk PKS, cash flow adalah satu masalah yang besar. Betul. Dan harus ditangani dengan baik. Ya. Dan kita lihat bahawa dalam stimulus package yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dalam contoh, sebagai contoh yang dikata yang jual mi kolok dan dikata ada savings EPF contribution, ya. Tapi kita cuma baca dia punya teks tu, tak ada apa mengatakan EPF contribution from employer. Tidak ada pun ada pengecualian dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang amat saya rasa perlu dilihat semula, dan MEF sendiri kita telah mengutarakan kepada kerajaan kenapa tidak kita bantu syarikat-syarikat ini dengan mengurangkan contribution majikan kepada EPF. Sekarang ni majikan di sektor swasta mencarum untuk mereka-mereka yang bergaji 5,000 dan kurang 13%, dan mereka-mereka yang bergaji 5,000 ke atas kita bayar 12%. Jadi itu adalah merupakan satu kos yang tinggi kepada sektor swasta sebenarnya. Jadi kita tak perlulah cakap simpanan hari tua pada masa ini, kerana kita tahu sama ada kita ada kerja atau tidak selepas ni. Jadi yang cadangkan adalah kita kata kenapa tidak kita kurangkan caruman majikan kepada EPF kepada 5% saja. Jadi di situ syarikat akan dapat sebenarnya cash flow disimpan untuk yang 7% dan 8% dan sebagainya, dan kita sebenarnya meminta itu untuk dilaksanakan dengan tujuan menyimpan ataupun kita keep the employee in employment. Kita tak ada buat retrenchment. Itu adalah syarat yang kita minta dengan kerajaan, dan kita katakan kalau katakan majikan berkenaan selepas diberikan exemption untuk mencarum cuma 5% saja, tapi mereka masih juga membuat retrenchment sebagai contoh. Jadi apa-apa juga kekurangan contribution kepada KWSP itu harus dibayar balik kepada akaun pekerja berkenaan. Jadi inilah sesuatu yang MEF memang harapkan agar akan diambil berat oleh pihak kerajaan supaya dapat menolong cash flow itu. Jadi yang penting sekarang ini adalah semasa PKP dan juga selepas daripada PKP nanti, majikan diberikan nyawa untuk terus hidup, ya. Dan ini penting kerana kalau kita allow the majikan untuk tidak survive, sudah tentu para pekerja akan dibuang dan akan menambahkan masalah yang besar. Jadi kita telah diajukan dengan satu kunjuran oleh MIA mengatakan bahawa kalau kita tidak tangani COVID-19 ini dengan berkesan, kemungkinan pada tahun ini kita akan ada retrenchment sehingga 2.4 juta orang. Imagine kalau benda itu berlaku. Ya, sudah tentu kita akan ada banyak masalah sosial akan timbul, families akan mungkin akan berpecah dan sebagainya kerana tidak ada makanan di atas meja. Ya. Dan itu adalah amat penting untuk kita katakan bahawa pada masa ini
apa yang penting adalah majikan harus ditolong untuk terus bernyawa, ya. Dan pertolongan berkenaan haruslah continuous, dan kita mengatakan tentang new normal, ya. New normal. Satu kebiasaan yang baru, bukan yang lama. Jadi selepas itulah kita katakan bila majikan dibenarkan untuk beroperasi, kita dapati pada hari pertama perkara berkenaan berlaku, website MITI crash. Betul. Kenapa? Kerana ramai daripada majikan ini mahu beroperasi dan menyelamatkan pekerja-pekerja mereka. Kerana mereka tahu kalau mereka tidak beroperasi, mereka tidak akan ada dana untuk membayar gaji. Walaupun separuh contoh. Ya, jadi itu penting. Sebab itu kita mengatakan bahawa mungkin apa yang harus dibuat adalah untuk membenarkan syarikat-syarikat beroperasi to kickstart the economy. That is important. Kerana kalau kita terus dengan keadaan sekarang ini, masing-masing akan mengatakan bahawa mereka tidak ada dana untuk bayar gaji, dan paling senang adalah untuk mereka retrench the employee. Tapi bila saya katakan tentang trying to open the economy and kickstart the economy, saya tak kata semua majikan itu beroperasi 100%. Apa yang kita lakukan adalah membuat sesuatu yang berperingkat-peringkat. Mungkin sebagai permulaan kita kata, kita benarkan 30% daripada kapasiti syarikat itu untuk beroperasi. Dan kita lihat mana keadaannya. Ya, bila kita buat 30% itu, sama ada kita boleh dapat menangani isu COVID-19 ini dengan baik. Dan apa yang kita sarankan adalah supaya bila itu berlaku, syarikat-syarikat swasta ini mestilah mengambil berat tentang kesihatan pekerja. Ini bermakna kita haruslah membuat satu saringan yang ketat terhadap kesihatan pekerja. Saringan itu kita katakan kalau kita kena full test for COVID-19 mungkin akan mencecah sehingga RM350 dan sebagainya untuk setiap orang. Itu kita sarankan kepada pihak kerajaan supaya kos saringan berkenaan ditanggung oleh SOKSO. Ya, kerana walaupun SOKSO telah mengatakan bahawa COVID-19 itu dikira sebagai bencana ataupun penyakit pekerjaan, tetapi itu selepas seorang itu dijangkiti oleh COVID-19. Tetapi apa yang kita cuba lakukan adalah buat saringan supaya kita dapat menentukan sama ada pekerja itu adalah sihat sebenarnya untuk bekerja atau tidak. Jadi kalau ini dapat dilakukan, saya merasakan bahawa memang ada lifeline yang akan diberikan kepada masyarakat. Ini bukan untuk katakan full operation, cuma peringkat supaya kita dapat mengekang kemesihatan ekonomi kita. Jadi adalah amat penting untuk kita cuba lihat bagaimana keadaan ini berlaku dan apakah dia standard operating procedure yang baik supaya kita dapat sebenarnya mengimbangi di antara keperluan hidup pekerja dan majikan dan juga kesihatan pekerja dan juga masyarakat sekeliling. Betul. Ya, terima kasih Datuk. Satu daripada komponen kos utama bagi PKS adalah pembayaran gaji. Kita tengok sektor-sektor yang berlainan lah. Kalau misalnya kata sektor pengeluaran, mungkin 30%, kalau untuk sektor servis mungkin lebih dari itu setinggi 80%. Terdapat banyak kebimbangan mengenai cara untuk menguruskan gaji, cuti tanpa gaji dan pemotongan gaji. Bagaimana PKS boleh mengimbangkan aspek kos pekerja dan dalam masa yang sama memastikan pekerja tidak risau akan dibuang kerja? Apa nasihat yang boleh diberikan untuk perkara ini? Halim? Terima kasih. Saya daripada awal tadi amat konsisten mencadangkan supaya perbincangan yang telus dan berani dilakukan antara majikan dan juga pekerja. Ini adalah amat diperlukan kerana kalau sesebuah organisasi cuma mempunyai 2 bulan sahaja reserve untuk beroperasi, mereka perlu mengambil langkah-langkah supaya boleh apa yang kita panggil flatten the curve. Kalau 2 bulan kita naik macam ni dan 2 bulan dah habis, we have to flatten the expenses so that it will prolong kepada 4, 6 atau even 8 bulan. Betul. Jadi ini the keywordnya adalah seperti kita menjaga kita punya keluarga. An honest discussion must take place antara majikan dengan pekerja. Dalam keadaan survival sekarang ini, legal ataupun law becomes secondary. What comes first is actually how everybody can survive. You can demand full
salary, but if I were to be able to give to you only 1 month salary, selepas itu saya tak boleh bagi lagi. Betul. You saman saya dekat mahkamah pun, it will not help. Pasal saman tu akan datang dalam masa 4-5 bulan selepas you will not have money at all to buy food and to put bread on your table. Betul. Jadi perbincangan ini amat penting dan ini perlulah dilakukan secara telus, dan majikan perlu ada perasaan empathy, iaitu memahami apakah keperluan pekerja itu sendiri. Macam saya sebutkan tadi, kalau dia seorang yang bujang, dia memerlukan 500 untuk makanan sebulan, 500 adalah yang diberikan kerana dalam masa 6 bulan ini kerajaan telah pun membuat beberapa perkara yang amat melegakan cash flow dari segi cash flow kepada pekerja itu sendiri. Tak perlu bayar loan rumah, tak perlu bayar loan kereta. Those are the two biggest items dalam salary pembayaran seorang pekerja. Okay, that will take probably untuk orang yang bergaji dalam 2,000 ke 3,000 mungkin adalah sehingga 65% ke 70% daripada gaji mereka. Jadi dengan kemudahan yang dilakukan diberikan oleh kerajaan dalam masa 6 bulan ini, apa yang mereka perlukan adalah untuk membawa pulang roti ke atas meja mereka untuk makan. Betul. Jadi kalau perkara ini boleh dibincangkan secara telus dengan antara majikan dan pekerja supaya cash flow syarikat dapat dipertahankan sehingga 6 bulan ke setahun, semua menyebabkan semua tidak ada retrenchment, semua orang dapat makan, majikan boleh bertahan, pekerja dapat gaji, mungkin tidak penuh tapi sebahagiannya cukup untuk menyara keluarga di rumah dari kelaparan, dan ini perlu being communicated. Communication adalah amat penting. Komunikasi yang telus antara majikan pekerja dan keadaan sebenar memang amat penting. Kerana adalah perkara biasa di mana kalau para pekerja mengatakan bos bolehlah cakap pasal bos ada rumah besar, bos ada kereta besar, bos ada simpanan yang besar. Betul. Tapi dalam keadaan sekarang ni, kalau kita ada rumah besar pun tak guna pasal kerana ianya tidak boleh ditukarkan kepada cash atau wang untuk diberikan kepada pekerja. Betul. The property market has come down tremendously. Dan pada masa sekarang ni, dengan keadaan orang tidak tahu sama ada mereka boleh mendapat gaji atau tidak, nobody will buy property. So ini adalah dilema yang berlaku, yang ada dalam fikiran rata-rata majikan, terutamanya PKS. Kerana rumah ataupun hartanah adalah salah satu cara menyimpan oleh kebanyakan PKS. Kalau syarikat operasi yang memerlukan satu bangunan, mereka ada duit lebih, dia akan melaburkan ke dalam satu bangunan lain untuk disewakan. Jadi dengan keadaan yang sekarang ini, penyewa mereka pun mungkin akan mengalami masalah dan tidak membayar sewa, maka tidak ada cash flow kepada syarikat. Jadi perbincangan yang telus antara majikan dan juga pekerja amat penting, dan ini sepatutnya digalakkan oleh kerajaan. Betul. Komunikasi yang telus di antara majikan dan pekerja. Datuk, sekarang ni masa paling sensitif lah kalau kita membincang tentang perkara gaji di antara majikan dengan pekerja. Tetapi sekarang disebabkan aliran tunai, cash flow punya masalah, banyak majikan mungkin perlu menguruskan gaji dengan cara yang lebih baik, pemotongan gaji atau bagaimana cara dia. Bagaimana PKS boleh mengimbangkan aspek kos pekerja dalam masa yang sama, memastikan pekerja tidak risau lah. Sebenarnya ini adalah satu perkara pokok yang harus ditangani secara rasional, dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Cik Halim. Kita harus telus dalam komunikasi dengan pekerja. Tetapi yang paling penting sekali dalam isu gaji ini adalah apa yang dinyatakan oleh pihak kerajaan
oleh Kementerian Sumber Manusia dan juga oleh Majlis Keselamatan Negara. Dia kata kita mesti bayar gaji penuh semasa PKP dan juga allowance penuh semasa itu. Jadi ini adalah apa yang ada dalam fikiran para pekerja. Ya, jadi apa yang kita dapat sekarang ni, ada banyak majikan-majikan mengadu bahawa bila mereka dibenarkan untuk beroperasi, sebagai contohlah ada kebenaran daripada pihak kerajaan dan sebagainya, pekerja-pekerja ni tak mahu datang bekerja. Dia kata PKP dapat gaji penuh. Jadi kenapa kita harus datang kerja? Jadi mereka pekerja ni mengatakan bahawa kalau mereka hendak datang bayar gaji tambahan. Sebagai contoh macam dia kerja hari cuti rehat ataupun pada cuti public holiday, dan sudah tentu ini merupakan satu keadaan yang agak malang berlaku di sini dan harus ditangani dengan elok. Dan bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan stimulus package yang kedua, dikata sekarang majikan boleh berunding dengan para pekerja untuk mengurangkan kos operasi. Jadi di sini ada dua keadaan berbeza. Tetapi dalam fikiran pekerja, dikata saya mesti dibayar gaji penuh semasa PKP. Jadi what I say here is that damage is done already at that stage. Ya, dan sekarang ni majikan dapati agak sukar untuk mereka mengubah persepsi para pekerja dan juga para kesatuan untuk mengatakan bahawa kita harus mengambil langkah sebagaimana yang Cik Arif kata, extend the life of the fund yang company itu ada daripada bulan kepada 6 bulan dan sebagainya. Ya, jadi saya merasakan bahawa kalau kita sebagai majikan dan pekerja diminta untuk berunding semula, ini adalah satu, saya rasa, beban yang amat tinggi kepada majikan. Kerana pekerja untuk mereka mengatakan bahawa saya setuju bahawa saya harus dibayar kurang daripada penuh pada masa ini, kemungkinan untuk mereka berbuat demikian adalah amat tipis. Jadi saya sarankan kepada pihak kerajaan, pihak yang berkuasa, supaya membuat satu mandat, membuat satu peraturan mengatakan bahawa semasa PKP ini, kalau syarikat tidak diperlukan ataupun tidak dibenarkan beroperasi, majikan perlulah hanya membayar sekian-sekian banyak gaji, X gaji. Ya. Jadi sebagai contohnya lah dalam peraturan Employment and Termination and Layoff Benefit Regulation, dalam Regulation 5 dia kata, kalau sebagai sebuah syarikat, you boleh bayar 12 hari gaji ataupun you bayar ataupun provide work untuk 12 hari dalam masa 28 hari. Jadi pekerja tidak boleh mengatakan bahawa mereka telah ditamatkan perkhidmatan. Jadi apa yang sebenarnya berlaku di sini adalah kalau kita membuat satu perundangan mengatakan bahawa perkara ini terpakai untuk semua industri, terpakai kepada semua sistem gaji. Kerana banyak pendapat mengatakan bahawa Regulation 5 itu hanya terpakai untuk daily rated worker ataupun piece rated worker. Jadi kalau kita dapat membuat satu peraturan mengatakan untuk masa PKP ini syarikat perlu bayar 12 hari gaji untuk masa 28 hari. Saya rasa banyak majikan akan narik nafas lega. Tak perlu time 20-30 hari untuk berunding dengan pihak kesatuan dan pihak pekerja, dan ini akan lebih senang untuk dilaksanakan sebenarnya. Bukan kita nak bergaduh dengan pihak pekerja atau bergaduh dengan kesatuan dan sebagainya, kerana sudah tentu mereka akan mengambil position yang telah tertanam dalam fikiran mereka, mereka mendapat hak untuk gaji penuh semasa PKP berkenaan. Betul. Halim, sekarang ni banyak kawan-kawan saya lah mendapat sebab MITI punya laman web sekarang sudah crash . So ini menangguhkan lagi kelulusan beroperasi lah. Ini untuk essential services lah. Dan ini turut menambahkan lagi kesukaran kepada PKS. Apakah langkah yang boleh kita lakukan, Halim? Pertama sekali, kita perlu ada SOP dan juga kebenaran bagi syarikat-syarikat beroperasi. Mungkin tidak secara 100%, tapi cukup untuk mereka menjana keuangan supaya dapat menyara sebahagian daripada perbelanjaan yang mereka perlu keluarkan setiap bulan, terutamanya untuk membayar gaji. Saya rasa dalam masa seminggu yang lepas ini, apabila MITI pertama sekali mula-mulanya membenarkan majikan ataupun membenarkan syarikat memohon untuk beroperasi, sebelum ini telah ditutup pada 24 hari bulan, kalau tak silap saya.
Selepas itu mereka meminta daripada persatuan-persatuan seperti Dewan Perniagaan Melayu Malaysia untuk bagi rekomendasi pada siapa yang boleh beroperasi ataupun patut beroperasi. Betul. Selepas beberapa hari mereka buka website untuk semua dan saya difahamkan ada 760,000 application telah pun diajukan kepada MITI. Itu sebab sistem crash selama 1 hari lebih. Dan sehingga sekarang pun saya rasa ianya adalah amat lembab. Dan bila dibuka kepada semua sebenarnya adalah mungkin satu try and error daripada PT ataupun daripada kerajaan. Tetapi sepatutnya ataupun mungkin mereka boleh buat itu secara berperingkat. Maknanya essential services ataupun services-services yang berkaitan dengan essential services didahulukan dulu. Betul. Dan diberikan pelepasan secara automatik contohnya. Dan ini memerlukan pemahaman perniagaan kepada mereka yang berada di tempat yang meluluskan permohonan-permohonan ini. Saya bagi contoh, industri makanan adalah essential services. Betul. Buat makanan sejuk beku, essential services. Tetapi apa yang kita perlu faham adalah printing komunis yang nak printkan label dan sebagainya packaging terhadap packaging itu betul ni plastik company yang buat packaging adalah juga essential dan betul di penghantaran antara factory-factory yang buat printing dan packaging dan sebagainya ini adalah juga essential. Jadi ada beberapa insiden yang saya attend sendiri sepanjang beberapa minggu yang lepas ini. Memang terpaksa menelefon sendiri beberapa pegawai yang saya kenali. Tetapi perkara ini walaupun saya dapat menolong beberapa orang, tapi sebenarnya it is a systemic issue. Betul. It is a systemic issue. Kalau saya ada kalau mereka ada kawan yang boleh tolong mempercepatkan, that is not fair pada saya. It has to be a system of which dia melepaskan secara sistematik dan evaluation secara sistematik terhadap industri-industri yang diperlukan sekarang. Dan kepada mereka kepada industri-industri yang secondary, mereka ini perlu juga diberikan kebenaran, tetapi mungkin lebih secara berberikat dan dengan SOP yang menjurus kepada penjarakan sosial itu dipatuhi dengan lebih baik. Jadi at the end of the day, pada saya semua industri sepatutnya boleh beroperasi dalam PKP ini, tetapi dengan keadaan-keadaan yang bersesuaian. Saya rasa setakat ni contohnya dari segi mekanik boleh buka pada hari Isnin dan juga hari Jumaat kalau tak salah, 2 hari seminggu. I think that is enough because people don't travel during PKP. Tetapi ada yang terpaksa menghantar ke bengkel. Kalau kamu daripada frontliners and you don't have transport untuk pergi ke hospital, then you have issues. Dan sekali lagi saya nak nyatakan macam saya sebutkan tadi, perkhidmatan perakaunan. Walaupun kita nampak ataupun kita merasakan kalau daripada segi PKS kadang-kadang khidmat perakaunan ini adalah yang paling akhir sekali dia yang bayar. Tapi this is essential service supaya mereka dapat menghantar akaun dan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada bank untuk pinjaman bank. Betul. Pinjaman bank. Jadi and the PKS basically they are not in this area of service. Maknanya kalau mereka buka kilang dan sebagainya, akaun adalah something yang atau kewangan yang berkenaan dengan perakaunan ini adalah yang antara yang menyesatkan fikiran mereka. Nak deal dengan income tax, nak deal dengan bank dan sebagainya. Mereka boleh berniaga, buat sales dan sebagainya, tetapi this is the area yang niche yang mana they need somebody else to do it for them. Betul. So dengan PKP yang ada sekarang ni, tiada produksi. Kurang sangat produksi, dan tiada produksi menyebabkan tiada sales, tiadalah cash flow. And cash flow that we have been talking about since minit pertama kita berbicara tadi.
Betul. Datuk tadi, Samsudin tadi setiap kali bersuara sebut cash flow. And this is very essential kepada setiap PKS. Bukan saja PKS tapi kepada perniagaan yang besar juga. Jadi saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya PKP ini bukan kita nak minta ianya ditamatkan, tetapi kebenaran perlu diberikan kepada syarikat supaya boleh beroperasi, supaya mereka boleh menjana kewangan bagi mereka meneruskan perjuangan dalam perniagaan dan juga memberi gaji kepada para pekerja. Okey, terima kasih Halim. Datuk, untuk melanjutkan perjuangan untuk dalam bidang perniagaan masing-masing, pihak bank memainkan peranan yang amat penting. Tetapi pada masa kini juga pihak bank akan mengubah pengurusan risiko mereka dan mungkin akan menyebabkan proses mendapatkan kelulusan akan jadi lebih ketat lagi. Bagaimana pengusaha perniagaan boleh mendapat bantuan kewangan dengan lebih pantas? Kita pun dapat tahu juga ada special relief fund dari kerajaan 6 bulan bermoratorium untuk meringankan lagi impak aliran tunai. Tetapi untuk jangka waktu yang panjang, itu pinjaman dari bank pun akan dapat banyak menolonglah kita majikan-majikan semua. Apa komen Datuk pada isu ini? Ya, betul KK. Ya, banyak package diberikan melalui bank sebenarnya. Tetapi apa yang dikuatiri adalah macam KK katakan tadi bahawa bank-bank akan memerlukan syarat-syarat yang lebih ketat untuk mendapatkan bantuan kewangan. Jadi saya merasakan bahawa jika itu benar-benar berlaku, ianya adalah counterproductive. Ya. Sebenarnya pada masa inilah bahawa bank-bank harus menolong syarikat-syarikat untuk terus menyawa. Ya. Dan tetapi malangnya apa yang saya difahamkan adalah kalau kita nak pinjam Along pada masa ini pun Along is being very selective. Ya. Betul. Tapi saya merasakan bahawa bank-bank should not be making that kind of requirement. Jadi saya merasakan bahawa intervensi by bank negara is very critical here. Actually ada 5 orang pekerja yang juga untuk membuat satu kertas kerja yang panjang. Betul. Cuma dia yang boleh buat kertas kerja panjang-panjang. Saya memang kalau suruh buat kertas kerja mengenai kewangan mungkin tak tahu, kena engage someone else. So why should you punish the small timers to just get a lifeline? Ya, jadi saya merasakan bahawa lebih elok kalau pihak bank negara membuat peraturan yang baru, the new normal, untuk memudahkan PKS ni mendapat pinjaman. Ya, kerana saya merasakan bahawa kalau ini tidak berlaku, banyak syarikat akan tutup. Tapi of course kalau kita katakan bahawa banyak PKS mengatakan, why should I take a loan to pay wages? Shouldn't. Jadi loan ini akan digunakan sebagai modal untuk mereka meneruskan operasi dan sebagainya. Tetapi macam Encik Halim kata tadi, kita kena benarkan syarikat-syarikat ini beroperasi. Kalau kita katakan sentiasa, you mesti buat permohonan dan you tunggu kelulusan. Saya mendapat feedback mengatakan bahawa mereka membuat permohonan 3 minggu dahulu. Sekarang barulah dapat diluluskan. Jadi that is the old norm. The new, basically you have to be working with speed. But kalau kita insist para majikan untuk memohon, macam Jalib kata lagi, 760,000 telah memohon. Why should we allow that to happen? Adakah lebih elok kalau kita kata, okay, kalau you nak beroperasi, ini adalah syarat-syaratnya. Kalau you sanggup memenuhi syarat berkenaan, you beroperasilah. Then you need to inform the government that you are operating in that manner. Jadi ini adalah sesuatu yang saya rasa a new norm yang sering dinyatakan oleh Perdana Menteri. Tetapi malangnya kita ramai administrators yang tak pernah pun berniaga. Ya, dia tak tahu macam mana operasi perniagaan berlaku, dan walaupun dahulu pada satu ketika dia kata ada criss crossing, untuk mendapatkan pengalaman di sektor swasta dan sebaliknya, tapi itu cakap atas paper saja, tak pernah berlaku pun. Ya, jadi saya merasakan bahawa there need to be a paradigm shift on this. Ya, let us work on the new normal supaya kita dapat sebenarnya
memastikan bahawa syarikat-syarikat ini dapat terus beroperasi. Don't ask them to make long working paper. So long as they say that yes, they actually have a business, then of course what is their requirement, just give the minimal loan first, see sama ada itu boleh sebenarnya dapat terus menjana kegiatan ekonomi dalam negara kita. Betul. Terima kasih Datuk Halim. Apa lagi yang boleh dilakukan oleh PKF pada masa ini? Ada nasihat untuk mereka untuk bertahan dan menempuh masa sukar ini? Definitely. Ini adalah masa yang mana kita perlu reflect keadaan diri kita. Saya yakin ada ramai di kalangan PKS sebelum ini sebenarnya mempunyai dapat windfall. Dalam beberapa tahun yang lepas ada industri yang dapat windfall, tapi sudah menjadi satu nature kepada PKS that they will not keep the reserve in the company. Macam saya beritahu tadi, reserve mereka sebenarnya terletak dalam property, dan property diletak atas nama personal. Betul. Okay? Dan di dalam syarikat accumulated profit being kept very very small. Dan bila dibuat yang sedemikian, maka dari segi evaluasi oleh pihak perbankan, ini adalah amat tidak kukuh, dan ini akan menyebabkan loan mereka ini ditolak. Jadi yang kedua adalah operasi yang lebih lean ataupun yang lebih ramping tanpa pembaziran perlu fikirkan, dan ini mungkin boleh dicapai melalui digitalisasi. Digitalisation ni memang telah pun diminta untuk dipercepatkan. Kita ada program-program IR 4.0, betul. Industrial Revolution 4.0. Tetapi terlalu lambat kerana kita adalah amat complacent. Dan salah satu sebab kerana kita rasa complacent adalah disebabkan perkara-perkara yang melibatkan 3D, dangerous, dirty, dan saya tak ingat satu lagi, dilakukan oleh mereka yang datang daripada luar negara. Betul. Dan saya selalu mengambil contoh yang senang untuk kita fahami. Contohnya, kenapa kita perlukan 2 orang tenaga pekerja daripada luar negara untuk membasuh pinggan di restoran, sedangkan kalau kita upgrade automasi di restoran, kita wajibkan atau kita galakkan mereka ini untuk adakan pembasuh pinggan elektronik di setiap restoran seperti di Amerika sana, maka pergantungan terhadap tenaga asing dapat dikurangkan dan penggunaan tenaga kerja tempatan yang mempunyai kelayakan dan mempunyai aptitude untuk belajar berkenaan dengan automasi ini adalah sangat tinggi, kerana kalau tak silap saya lebih kurang 400,000 ke 500,000 penganggur adalah di kalangan mereka yang mempunyai ijazah ataupun diploma. Betul. Jadi these people are trainable or retrainable untuk adapt dengan perkara-perkara yang mempunyai otomasi, di mana konsep dia very simple, KK. Kita kena jaga keluarga kita sendiri, dan keadaan sekarang ini adalah kita perlu menjaga keluarga kita di Malaysia. Betul. Sama ada kamu Melayu, Cina, India, tetapi ini adalah keluarga kita di Malaysia yang kita perlu dahulukan. Sama seperti saya bagi contoh sebagai sebuah keluarga PKS tadi, 5 orang, 6 orang pekerja yang telah bekerja dengan kamu selama 5-10 tahun, mereka ini dah jadi sebagai satu keluarga kecil di perusahaan, di mana perlu berbincang sesama sendiri bagaimana untuk memastikan perusahaan itu boleh sustain sehingga 5 bulan ke setahun, supaya semua orang akan survive daripada masalah COVID ini. Jadi yang ketiga, KK, adalah pengeluaran daripada local product, yang mana membolehkan kita sebagai sebuah negara self-sustain. Saya ambil contoh macam beras. Sebenarnya 70% daripada keperluan beras kita adalah
diproduce di Malaysia. 30% saja yang dibawa masuk daripada luar. Dan saya jangkakan 30% itu adalah daripada yang jenis-jenis yang mahal, exotic dan sebagainya. Bermakna we are self-sustain. Tetapi adakah kita memberi tumpuan kepada sektor ini dan sektor-sektor yang berkaitan makanan, supaya jika negara lain, contohnya Australia yang membekalkan kita daging lembu dan juga daging kambing. Sebelum ini mereka ada kebakaran yang besar. Betul. Kita jangkakan daging kambing akan berkurangan daripada sana. Daging lembu pun berkurangan. Okey, harga akan naik. Adakah sektor tempatan kita dapat menampung kekurangan yang ada tersebut tanpa meningkatkan kos? Okay. Jadi ini kebergantungan terhadap import ini perlu dikurangkan dan inilah masa yang sesuai. Sama juga konsep dengan digitalisasi tadi. Sekarang adalah masa yang sesuai walaupun berat tetapi terpaksa dilakukan, dan daripada segi kerajaan saya rasa ini adalah satu inisiatif di mana bila orang dah terasa peritnya membuat dokumentasi secara manual, offline, kalau masuk pada online, kerana nak submit pada MITI semua dah online, nak submit pada ETF, SOXO semua online. Cara bekerja kita terpaksa berubah dan support system perlulah bagus. Oleh kerana pada masa yang lalu kita tidak mempunyai supply internet yang kuat, saya terpaksa menolak langganan daripada luar negara untuk membuat akaun daripada Australia dan juga negara-negara yang lebih maju daripada kita. Kerana pembuatan akaun tu adalah lebih manual walaupun ada sistem, tetapi mereka telah tiba ke satu tahap yang mereka tak nak melihat kepada dokumen-dokumen dan membuat transaksi-transaksi tersebut. Kita boleh dapat kerja-kerja tersebut, tetapi oleh kerana kita punya base internet kita tidak kuat, kita tak boleh deliver, because itu kena memerlukan internet connection yang bagus dan sebagainya, supaya kita dapat download dokumen-dokumen daripada luar negara dengan lebih cepat dan kita boleh buat kerja dengan lebih cepat. Yang terakhir adalah we need to adapt to a new norms yang penuh dengan standard operating procedures yang mementingkan penjarakan sosial. Betul. Kalau kita tak dapat buat perkara tersebut, maka permasalahan kita ini akan berpanjangan, mungkin lebih daripada setahun. Okay? And kalau kita baca di international news agency, saya ambil contoh macam Sweden, dia tak percaya dengan PKP. Dia lebih percaya kepada herd immunity. Dan somehow or other di Malaysia juga semua orang perlu ada immunity itu. Cuma kita ada PKP untuk dia tidak ada terlalu ramai orang terpaksa ke hospital. Jadi ianya akan panjang. Kalau kita ada, saya selalu ambil contoh, kalau kita ada 1,000 orang penduduk di Malaysia dan semua orang kena pada masa yang sama, kita memerlukan 1,000 katil di hospital. Betul. Kita cuma ada 50 katil at any one time. Jadi yang 950 mungkin akan berana dan kematian akan lebih tinggi. Tapi bila kita suppress the figures, flatten the curve, at any one time cuma ada 50 orang saja yang dapat masuk ke hospital ataupun di ICU, 50 katil. Tetapi kalau if we are assuming 1,000 orang akan kena masuk hospital atau memerlukan 50 katil itu, 1,000 bagi 50 maknanya kita mempunyai 20. Wah, banyak tu. Panjang kan? So it will be that long. Okay, and we have to accept that fact. Yang ini yang perlu rakyat faham apa kerajaan cuba buat dan apa akan berlaku pada masa yang akan datang. It will not be the same selepas PKP, sama ada hujung bulan ini atau bulan depan. It will be something like PKP but is a lower version. Okay, kita telah mulakan dengan zon merah, zon kuning, zon hijau dan sebagainya, dan ini adalah akan menjadi norma pada saya pada sekurang-kurangnya 1 tahun yang akan datang. Betul. Because we have 30 million people yang mana technically speaking
30 million people will get COVID-19, sama ada diorang ni akan jadi parah ataupun demam biasa saja, but they will, somehow or other they will get it. So that is a long time to go. Yalah. Okey. Terima kasih Halim. Datuk, apakah galakan atau nasihat untuk PKS untuk mereka bertahan dan menempuh masa sukar pada waktu ini? Ya, yang paling penting adalah saya rasa perkara itu bukan sebenarnya berada di tangan PKS. Bergantung banyak kepada keputusan kerajaan sama ada mereka mahu kickstart the economy or not. Dan saya kalau PKS itu dibenarkan untuk kickstart their operation, then saya rasa mereka akan dapat bertahan dengan lebih lama. Dan kalau sekarang ini pun kita lihat ada 760,000 permohonan untuk syarikat beroperasi. Kita tahu bahawa di Malaysia ini ada kira-kira jumlah itulah kira-kiranya apa yang sebenarnya ada di sektor-sektor swasta pada masa ini, iaitu lebih dalam 700,000 ataupun 800,000 syarikat-syarikat swasta yang aktif pada masa ini. In fact, kalau kita pada data EPF, mereka mengatakan bahawa ada kira-kira 760,000 majikan yang aktif mencarum kepada EPF. Jadi, kita dapat lihat bahawa kesemua majikan sebenarnya telah memohon untuk beroperasi semula. Tapi kenapa pula kita harus berbuat demikian? Macam saya katakan tadi, lebih elok kalau kerajaan meluluskan mereka beroperasi tapi peringkat demi peringkat dengan SOP yang ketat. Ya. Jadi saya merasakan bahawa intervensi yang harus dilakukan adalah daripada kerajaan sendiri. Ya. Dan juga of course bagi pihak majikan, Cik Halim tadi ada mengatakan tentang keperluan untuk kita mengurangkan guna tenaga kerja. Dia katakan bahawa kalau di restoran, kenapa kita harus ada 2 pembasuh pinggan? Kenapa tidak kita letak satu mesin? Tapi masalahnya untuk PKS ni, mereka tak ada dana untuk membeli mesin. Ya? Jadi adalah penting kalau pihak kerajaan sebenarnya membantu PKS-PKS ni dengan menggunakan wang levy yang sekarang ni dibayar oleh majikan, levy untuk para pekerja asing. Jadi jumlahnya bukanlah kecil, kira-kira 4 bilion ringgit setiap tahun. Ya. Tapi sebagai persatuan majikan, kita sering mengutarakan pada kerajaan supaya wang berkenaan tidak seharusnya masuk kepada consolidated fund. Sebab wang berkenaan hendaklah digunakan semula untuk industri, untuk kita train up our local employees, upskill them, reskill them, and allow for some of the fund to be used for digitalization and automation. Itu penting sebenarnya, kerana kalau bantuan kerajaan sedemikian, amat sukar untuk syarikat-syarikat ini sebenarnya cuba lebih produktif dan cuba untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Betul. Okey, terima kasih kepada panelis-panelis kita malam ini, terutamanya Datuk Syamsuddin Badan, Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, dan juga Halim Hussein, Presiden untuk Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Terima kasih kerana nasihat, perkongsian dan input yang bernas untuk semua orang penonton malam ini, terutamanya PKS. Sekarang ialah era kebiasaan baru, new normal, dan untuk kita menembuhi cabaran COVID-19 ini, kita mesti membuat perubahan dari segi strategi dan juga pemikiran. Offline ke online, online ke offline. Terima kasih semua yang menonton rancangan kita. Kita jumpa lagi. Stay home and stay safe. Terima kasih.